Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang untuk berbahas tentang rancangan Malaysia ke-12. Hala tuju RMK-12 ini amat penting bagi kita membina semula negara pasca krisis COVID-19. Kita tidak boleh memakai cara atau fikiran lama tetapi menjangkakan hasil yang lain. Justru, saya amat setuju dengan strategi pertanian pintar yang dinyatakan dalam bab ketiga. Namun begitu, kita tidak boleh duduk tanpa berbuat apa-apa dan mengharapkan sektor swasta menerima pakai idea atau melaksanakan inovasi sendiri tanpa sokongan sektor awam. Sekiranya kita meneliti teknologi yang kita pakai hari ini, dari internet, GPS ke Siri, kesemuaan ini adalah inovasi yang asalnya dibangunkan melalui pelaburan sektor awam. Dan kemudiannya diadaptasi secara komersial untuk kegunaan masyarakat umum. Limpahan ekonomi daripada pelaburan sektor awam tersebut adalah besar. Pendekatan ini bermakna sektor awam perlu mengepalai inovasi dan pelaburan inovasi. Tanpa sokongan, terutamanya sumber kewangan yang mencukupi, khususnya dalam pelaburan teknologi baru yang belum terbukti keperkesanannya. Tiada mana-mana syarikat swasta akan mengambil risiko tinggi untuk melabur. Tuan Yang di-Pertua, untuk mencapai sasaran, kita mesti tanya di sini terlebih dahulu. Apa masalah yang kita ingin selesaikan melalui dokumen ini? Jelas sekali, salah satu cabaran besar dan berulang kali dibangkit dalam RMK-12 adalah kebergantungan terhadap pekerja asing. Saya cek 30 kali tema pekerja asing disebut dalam dokumen ini. Saya setuju bahawa kita perlu mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing, khususnya pekerja asing berkemahiran rendah. Soalan di sini adalah, bagaimanakah kita melaksanakan dasar ini? Setiap kali kerajaan cuba ketatkan kemasukan pekerja asing, kerajaan tetap akan juga melayan rayuan-rayuan daripada berbagai sektor yang minta pelanjutan tempoh transisi, pengecualian atau pantahan sepenuhnya. Alasan sektor-sektor ini adalah pekerja tempatan tidak mahu kerja dalam sektor mereka. Salah satu sektor tersebut adalah industri sawit. Kebergantungan pekerja asing dalam industri ini telah mengakibatkan kemerosotan dalam pengeluaran sepanjang PKP sejak Mac tahun lepas. Walaupun harga pasaran minyak sawit amat memberangsangkan, namun semua peladang mengadu tidak cukup tenaga kerja untuk memetik buah sawit. Malaysia ialah negara kedua besar pengeluaran minyak sawit dunia. Sehingga kini, industri ini masih bersifat intensif buruh. Dari proses pembajaan ke penghasilan. Semuanya aktiviti kerja yang intensif buruh dan jarang menggunakan pakai teknologi pintar. Secara amnya, 40% tenaga kerja diperlukan dalam proses pembajaan dan 60% lagi dalam penghasilan. Saya difahamkan penggunaan teknologi pertanian seperti sistem maklumat geospatial untuk mengumpul tata profil ladang secara terperinci termasuk bilangan pokok, kawasan kosong dan penunjuk tahap kesihatan pokok mampu mengoptimumkan produktiviti. Namun begitu, teknologi pintar ini hanya dapat mengurangkan tenaga kerja dalam proses pembajaan, iaitu 40% tenaga kerja sekarang yang bersifat intensif buruh. Namun, kita masih belum ada satu penyelesaian pintar bagi proses memetik buah sawit yang hampir 100% merupakan kerja-kerja manual. Kita adalah negara kedua terbesar pengeluar minyak sawit dunia. Takkan kita langsung tidak ada inovasi sehingga kini untuk mengurangkan kebergantungan buruh serta meningkatkan produktiviti dalam sektor yang penting ini. Justru sekiranya kerajaan tidak memimpin misi inovasi dalam industri sawit, saya tidak nampak bagaimanakah kita boleh menyelesaikan masalah kebergantungan pekerja asing. Saya petik Mariana Mazzucato, seorang ahli ekonomi yang bertanya dalam buku beliau.
Kenapa manusia telah berjaya mendarat di bulan 5 dekad yang lalu? Namun kita masih tiada penyelesaian bagi masalah kemiskinan. Justru beliau mencadangkan kita pakai konsep ekonomi berorientasikan misi, iaitu mission oriented economy, seperti pencapaian-pencapaian masyarakat manusia di era 1970-an. Bagi Malaysia, untuk kita menyelesaikan masalah keperkantungan pekerja asing berkemahiran rendah, kerajaan harus melabur masa, tenaga dan juga wang yang mencukupi untuk menggalakkan semua orang, baik peladang maupun ahli akademik di Menara Gading, bekerjasama mencari satu jalan keluar. It is now or never. Tidak boleh bersikap acuh tak acuh lagi. Tuan Yang di-Pertua, saya tidak menafikan kerajaan sedang berusaha dalam bidang inovasi dan menggalakkan anak muda ambil bahagian untuk menyelesaikan masalah masyarakat kita. Misalnya program CIPTA, iaitu Challenge on Innovation and Problem Solving through Technology Advancement. Melalui program ini, peserta-peserta menciptakan aplikasi dengan tata terbuka yang diterbit oleh kerajaan di laman web. Di sini saya berpandangan bahawa kerajaan perlu meningkatkan kualiti tata terbuka. Dalam krisis COVID-19 ini, kita semua dalam menyaksikan bagaimana tata terbuka dapat membantu sektor awam. Masyarakat kita bersedia dan sudi membantu kerana mereka sendiri ingin menyumbang idea untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka sendiri. Ini zaman kolaborasi antara masyarakat dan kerajaan. Zaman government knows best sudah berlalu. Lebih baik kita mengajak masyarakat berkolaborasi dengan kerajaan melalui penerbitan lebih banyak tata terbuka. Walau bagaimanapun, saya difahamkan banyak produk yang telah diciptakan melalui program CIPTA tersebut adalah aplikasi telefon pintar. Dari kesihatan ke berangkutan dan pengurusan bencana, setiap satu ada aplikasi tersendiri. Begitu juga dengan aplikasi perkhidmatan kerajaan. Setiap satu ada aplikasi telefon pintarnya. Dalam telefon bimbit saya sendiri pun ada kesemua aplikasi ini dalam satu kelompok. App DOSM, SSM, VSP oleh PDRM, App Syarikat Bekalan Air, Aduan Rakyat dan sebagainya. Namun sebenarnya untuk rakyat, kita hanya mahu one-stop center. Situasi terlalu banyak app perkhidmatan kerajaan bukan satu fenomena celik digital. Sebaliknya, ia menunjukkan kekurangan integrasi antara semua kementerian dan jabatan. Bagi perkhidmatan kerajaan bertepan dengan rakyat, saya mencadangkan lebih baik kita integrasikan ke semua aplikasi perkhidmatan ke satu platform. One-stop center bagi perkhidmatan kerajaan secara maya. Bercakap tentang aplikasi pintar dan data terbuka, saya ingin menyentuh tentang satu berita yang berlegaran di ruang maya semalam, iaitu dakwaan kebocoran data peribadi 4 juta rakyat Malaysia. Fail data sebenar sebesar 31.8 gig yang didakwa mengandungi nama penuh, kad pengenalan, alamat rumah, nombor telefon dan email dikatakan telah ditawarkan untuk dijual dengan harga RM35,500. Apakah kebenaran di sebalik perkara ini? Jika benar ini merupakan satu perkara yang teramat serius, bukan setakat sempadan maritim kita tidak terselamat daripada pencerobohan, malah data peribadi kita tidak terselamat daripada penggodaman. Antara cabaran zaman digital ialah keselamatan data. Jika kita lalai, penggodam mampu melumpuhkan sistem pentadbiran, sistem kewangan, sistem kesihatan dan segala macam sistem di negara kita tanpa perlu masuk ke dalam sempadan fizikal Malaysia. Apakah tindakan kerajaan ke arah ini? Tuan Yang di-Pertua, Malaysia bukan satu negara tanah besar. Kita adalah negara maritim. Dalam kenyataan rancangan Malaysia ke-12 sendiri, kerajaan telah pun nyatakan cabaran kita di laut. Antaranya kemasukan pendatang asing tanpa izin melalui jalan maritim, pertindihan tuntutan di sempadan maritim, pencerobohan kapal perikanan negara asing dan berbagai masalah lain. Baru-baru ini, kapal China Yang Hao telah mencerobohi zon ekonomi eksklusif Malaysia di perairan Sabah.
Ini bukan kali pertama kapal China mencerobohi perairan Malaysia. Satu tindakan yang jelas mencerminkan pendirian China menuntut kedaulatan di Laut China Selatan. Saya tidak berhasrat merongkai betapa tidak masuk akal tuntutan China tersebut. Saya hanya berharap kita meningkatkan kapasiti keselamatan maritim negara kita untuk mempertahankan kedaulatan Malaysia. Erti peningkatan kapasiti ini bukan sahaja melibatkan tentera laut di Raja Malaysia. Ini juga melibatkan agensi kerajaan lain seperti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Perikanan dan sebagainya. Untuk mengelakkan pembaziran wang, rakyat memandangkan setiap agensi akan meminta dana untuk membeli kapal baharu dan sebagainya bagi kawalan keselamatan maritim kita. Saya mencadangkan agar kita menyediakan satu pelan induk maritim Malaysia. Kita perlu ada satu pelan induk maritim Malaysia supaya penggunaan dan pengurusan sumber lebih strategik. Mewujudkan integrasi tata maritim antara agensi serta mempertahankan sumber perikanan dan perairan kita daripada pencerobohan negara lain. Pihak China seringkali menghantar Coast Guard mereka sehingga perairan di luar Sabah dan Sarawak kerana mereka anggap kawasan tersebut adalah perairan negara mereka. Sebagai tindak balas, kita seharusnya meningkatkan kapasiti APMM untuk menjaga sempadan maritim kita di Sabah dan Sarawak juga. Selain itu, kementerian terlibat seharusnya menjelaskan apa tindakan telah diambil setiap kali ada aktiviti pencerobohan kapal kerajaan negara lain dikesan di perairan Malaysia. Sikap terus mendiamkan diri ini tidak akan menguntungkan kita dan hanya akan dianggap sebagai senang dibuli. Tuan Yang di-Pertua, Point Darhill, RMK 12 ini boleh jadi adalah dokumen yang paling umum tanpa perincian perbanding dengan siri terdahulu. Kalaupun kita meliti buku tebal ini dari kulit ke kulit, kita langsung tidak dapat putiran dan pelan tindakan khusus bagaimana kerajaan berhasrat untuk mencapai sasaran yang dinyatakan. Paling penting sekali, ahli-ahli dalam Dewan Yang Mulia ini juga tidak dimaklumkan pecahan peruntukan setiap negeri untuk pembangunan dalam tempoh RMK 12. Bagaimana kita dapat menilai kualiti rancangan 5 tahun kali ini sekiranya tiada putiran terperinci disediakan dalam buku setebal 556 muka surat ini. Saya menyaran supaya EPU menerbitkan senarai projek yang akan dilaksanakan atau diberi tumpuan. Tiada guna pelan besar kerajaan ini hanya ada pada slogan dan ayat-ayat power seperti makmur, inklusif dan mampan. Jangan sajikan pelan kosong yang akhirnya tidak ke mana. Akhir sekali, sebagai wakil rakyat Keluang, saya juga ingin tahu apa yang telah berlaku kepada projek naik taraf FT50 yang telah diperuntukkan dalam Belanjawan 2020. Adakah kerajaan akan menangguhkan projek ini atau ianya akan diteruskan dalam RMK 12 memandangkan sehingga kini tiada sebarang kerja dimulakan di sana. Jalan raya ini adalah salah satu jalan yang perlu dienai taraf segera untuk menyelamatkan nyawa. Perlukah saya mengingatkan para menteri bahawa bukan sahaja COVID-19 boleh merakut nyawa, tapi infrastruktur jalan yang tidak baik juga boleh membawa kemalangan maut. Minta menteri-menteri berkenaan untuk mengambil tindakan segera. Jangan sampai lebih banyak kemalangan dan kematian berlaku di sana. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Seterusnya Yang Berhormat Kota Samarahan.